Macam tu. Okey. Saya sengaja bawakan persoalan ini kerana selalunya masyarakat dia duk bising cerita pasal waris-waris yang nak bahagian, waris-waris yang nak membolot hak faraid. Walaupun dikatakan tak ada jasa, tak ada pengorbanan lah, tak ada cukup korum je dalam keluarga, tak pernah bagi bantuan dan sebagainya. Tetapi bila meninggal dunia dapat harta pusaka kan. Kita duk cerita selalu yang bising-bising yang pasal benda tu. Tetapi dalam hal ini ada ke waris-waris yang macam ni keadaannya? Yang dia sepatutnya dapat harta pusaka tapi dia tak nak. Dia layak mewarisi harta pusaka daripada si mati, tapi dia dengan rela hati menolak. Dia tak nak. Jadi adakah ini juga dibenarkan? Ni kadang-kadang orang akan tanya soalan ni. Dia kata, boleh ke saya nak tolak? Saya dah ada harta, saya dah beli rumah, saya dah beli kereta, saya dah ada harta lain. Contohnya, saya dah berkahwin dengan seseorang yang kaya raya dan sebagainya. Jadi tidak memerlukan kepada harta tersebut. Saya nak bagi kepada adik saya yang lain ataupun adik-beradik saya dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang orang pun dia fikir, aku tak patut dapat ni, baik aku bagi orang yang lebih susah contohnya. Jadi dekat sini sebenarnya waris sebenarnya dibenarkan juga untuk menolak bahagian hak faraid mereka. Dalam Quran juga sebenarnya ada firman Allah SWT yang menyentuh perkara ini. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma. Sulha wasulhu khair. Apa Allah kata, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Maknanya untuk dia berdamai dan dia menolak bahagian itu juga dibenarkan. Dan konsep ini disebut sebagai taharush. Taharush iaitu menolak ataupun dia keluar daripada bahagian. Dengan syarat semua waris yang terlibat bersetujulah. Maksudnya dia nak menolak bahagiannya itu dan diterima oleh waris-waris penolakannya itu, maka dia bolehlah tolak bahagian. Tapi kalau waris-waris tak nak tolak, tak nak terima penolakannya, maknanya dia kena ambil lah bahagian tu. Tapi biasanya jaranglah waris-waris nak menolak kan. Bila ada seorang yang nak menolak bahagian, tiba-tiba waris lain tak nak, itu rugilah. Sebenarnya dia sepatutnya ambil lah peluang itu untuk mengambil bahagian tersebut. Dan sebenarnya taharush ni juga sebahagian daripada hukum faraid. Walaupun kita sebut keluar daripada bahagian, keluar daripada bahagian ni apa dia sebenarnya? Ini ilmu faraid ke? Sebenarnya sebenarnya taharush ini juga salah satu daripada ilmu faraid. Kerana sebarang penolakan dan penarikan diri waris itu dibuat mengikut batas dan kadar yang telah pun ditentukan oleh syarak. Dan dalam erti kata lain, sebenarnya taharush ini kita boleh samakan dengan muafakat, ataupun mutual agreement, ataupun suluh, ataupun persetujuan. Tapi selalunya orang kata muafakat lah. Maknanya ada muafakat antara waris-waris, dia tak nak bahagian, itu disebut sebagai muafakat lah. Dan asas keharusan pembahagian sama rata ataupun setelah persetujuan ini juga dia kita membenarkanlah wujudnya hibah pemberian. Maksudnya contohnya kakak dapat bahagian, kakak menghibahkan bahagian tersebut kepada adiknya. Itu juga maknanya dia menolak bahagiannya itulah ya. Jadi sebenarnya taharush ini sebenarnya dibenarkan dan boleh dilaksanakan. Maknanya kalau begitu, sebenarnya kadang-kadang kita ni duk cerita benda yang buruk-buruk saja pasal pusaka ni kan. Tapi sebenarnya benda-benda kebaikan ni, benda-benda yang si abang melepaskan bahagian, si abang kata saya tak nak bahagian yang banyak ni, saya nak bagi kepada adik perempuan saya, ataupun perkara-perkara yang baik dalam pembahagian harta pusaka ni sebenarnya banyak wujud dalam masyarakat, tetapi kurang di-highlightkan. Yang di-highlightkan banyak yang buruk, berebut, mengambil haram, mengambil harta anak yatim dan sebagainya. Tetapi perkara-perkara yang baik ni juga sebenarnya perlu di-highlightkan, perlu diketahui, dan sebenarnya banyak hikmah yang tersendirilah berkaitan dengan penolakan tersebut. Mana tahu kita petik hari ni dapat mencetuskan sesuatu yang baik juga untuk sahabat-sahabat kita. Tapi insya-Allah dengan ilmu dan panduan dan bimbingan khususnya daripada Baitul Mal Maiz, kita dapat belajar lebih lanjut lagi tentang ilmu pewarisan harta pusaka. Dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kalau ada harta lebih nak bagi tu juga kongsi dengan kita orang. Tapi kena belajar ilmu faraid insyaAllah. Baik, jumpa lagi insyaAllah Ustaz Indra. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid, Pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor, dan anda boleh layari mais.gov.my ataupun media sosial untuk Baitul Mal MAIS untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan ilmu faraid khususnya. Ya, betul. Dan rancangan Celik Pewarisan dan Baitul Mal MAIS sebentar tadi mengakhiri tugasan Warna Pagi untuk hari ini, hari Rabu, dan selepas ni Yati akan mengambil alih tugasan di Konti untuk menemani anda menerusi aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah akan bersama Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Pasti menarik perkongsian hari ini. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03-5514-3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Johor telah menerima sejumlah 100,000 kit ujian kendiri antingen COVID-19 yang bakal diagihkan ke seluruh negeri. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menerusi hantaran dalam laman Facebook rasmi Baginda bertitah kit ujian kendiri tersebut dapat meningkatkan kapasiti saringan agar pengesanan jangkitan COVID-19 lebih berkesan dapat dijalankan sekaligus mengesan kes positif. Tunku Ismail bertitah kit ujian kendiri tersebut juga akan membantu dalam usaha mengawal penularan wabak COVID-19 selain mengenalpasti lokasi-lokasi hotspot. Pelan Strategik Pembangunan Industri Pedaging Negara 2021-2025 dan Pelan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara 2021-2025 dilancarkan bagi memacu industri ruminan negara ke tahap yang lebih optimum. Justru Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, dua pelan strategi yang dilancarkan iaitu mampu membangunkan industri ruminan melalui pendekatan sistem penternakan yang lebih berkesan, meningkatkan kapasiti pengeluaran, pengekalan kos pengeluaran optimum serta memperkukuhkan pengurusan sepanjang rantaian nilai. Jelas bila lagi melalui dua pelan tersebut sasaran pengeluaran sebanyak 111,000 tan metrik daging dan 20 juta liter susu segar dalam tempoh 5 tahun rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 mampu dicapai. Akhir sekali, kerajaan membenarkan sektor pemajuan perumahan beroperasi pada fasa 1 dan fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN buka kuasa serta-merta. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa keputusan itu dicapai dalam mesyuarat kumpulan kerja teknikal pengurusan pandemik pada 23 Julai lalu. Menurut KPKT lagi, kebenaran tersebut terpakai kepada pemaju perumahan yang masih aktif serta sah lesen pemajuan perumahan dan permit iklan dan jualan di bawah Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesinan 1996 Akta 118. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 15 Ogos dalam tahun 1948, Konvensyen Pelajar-Pelajar Melayu dari seluruh semenanjung Tanah Melayu telah membuat ketetapan bersetuju menubuhkan Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung yang lebih dikenali dengan singkatan GPMS. Penubuhan GPMS ini telah digerakkan oleh 5 orang mahasiswa dari Raffles College dan Kolej Perubatan King Edward di Singapura, iaitu Abdul Wahab Arif, Muhammad Nur Mara Hakim, Abdullah Majid, Hasnah Muhammad Ali merupakan seorang siswi perubatan dan Aminuddin Baki selaku ketua.
Merekalah yang bertanggungjawab menganjurkan konvensyen itu dan seterusnya bertanggungjawab terhadap penubuhan Jawatankuasa Sementara GPMS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas sami'ul alim. وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah. Hari ini bersama sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Telah pun sama-sama ikuti Warna Pagi sebentar tadi. Tak tahulah, saya tak rasa saya ada bodyguard. Ada 2 orang kat sini lagi. Rakan-rakan Warna Pagi masih lagi dari dia sambung rupanya kan. Masya Allah. Terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah yang baru melangkah keluar daripada konti Radio IKIM bersama dengan anda 4 jam yang lalu. Moga-moga 4 jam tersebut memberikan implikasi yang positif dalam kehidupan kita, meneruskan kehidupan dengan lebih berlapang dada dan lebih berilmu, insya-Allah. Baiklah, bersama dengan Yati untuk 3 jam ini kita bakal mulakan kejap lagi. Kita ada perkongsian bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari menerusi Rahmatan lil Alamin. Ustaz akan sambung untuk bab pemakanan sihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita belajar sesuatu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seminggu satu pun tak kisahlah kan, tapi kita belajar satu, kita istiqamah melaksanakannya sepanjang kehidupan kita setelah kita tahu ilmu itu, insya-Allah. Moga-moga menjadi asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita di padang mahsyar nanti. Dan insya-Allah untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan, ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum kita nak ke Rahmatan Alamin, jom kita ada Rabitah featuring Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Bising. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan Kompleks Surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, Kompleks Surah Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, dewan komuniti, bilik kelas kafa, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencurah-curah menanti anda di akhirat nanti. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Jika anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. Weh Ma, aku tengok rumah kamu ni cantik benar. Cepat siap, kemeh pula tu. Dengan siapa kamu buat rumah ni? Alhamdulillah, mestilah saya bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik dengan desain-desain yang sangat menarik. Kalau kamu berminat, sekarang Banglo IBS tengah ada promosi merdeka. Bermula 15 Julai sehingga 30 September 2021. Bukan tu aja, Banglo IBS juga menawarkan hadiah percuma yang bernilai lebih RM15,000. Tapi Ma, aku dengar Banglo IBS ada hadiah percuma yang lain. Apa tu Ma? Cerita. Antara tawaran percuma tersebut adalah set kabinet dapur, TV LED 40 inci, perlindungan takaful selama setahun, corner shielding di ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, perjanjian pembinaan, lampu dan kipas, mesin hampa gas dengan bayaran tempahan hanya RM200 sahaja. Benar ke Ma? Nak kena hubungi Banglo IBS sekarang ni? Ya benar le. Atau kamu tunggu apa lagi? Tak nak tu rumah cantik macam teman. Jika berminat, hubungi talian 011 1311 3404 atau 011 1310 7086. Nak tengok rumah-rumah Banglo IBS? Boleh layari Facebook dan YouTube @Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Mola, tunggu apa lagi? Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin. Dah pun bersedia di hujung talian. Hari ini agak lain Ustaz penampilannya. Apa yang lain lagi untuk anda boleh ikuti secara langsung di FB Kim FM. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik-baik, Alhamdulillah. Ustaz pakai baju pelekat. Selalu ada kain pelekat, Ustaz baju pelekat. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz hari ni. Terima kasih banyak Ustaz. Kerana sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar, kita nak kongsikan lagi. Nak bersemangat ni sahabat-sahabat kita. Walaupun satu minggu satu perkara yang kita belajar tentang baginda Rasulullah SAW. Moga-moga asbab daripada satu perkara tersebut istiqamah dilakukan menjadi asbab baginda Rasulullah kenal kita nanti di padang mahsyar, insya-Allah. Ustaz, hari ni Ustaz nak sambung tentang pemakanan sihat baginda Rasulullah SAW. Apa yang nak kita sambung tu Ustaz? Selain daripada minggu lepas kita kongsikan 3 elemen penting. Baginda Rasulullah makan mesti seimbang, makannya pelbagai. Kemudian apa lagi Ustaz? Kita lupa. Syumun, sempurna. Sempurna. Ya, betul. Dan kita sambung Ustaz untuk minggu ni. Silakan. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang berbahagia DJ kita. Alhamdulillah, dan seterusnya seluruh pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanfaatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ini dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya akan menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Saya ialah maksudnya terima kasih Ikim kerana menyambung dapat suka. Okey. Jadi terbeban satu amanah yang besar pada saya kerana disambung untuk musim kedua ini sehingga Disember 2021. Alhamdulillah. Ini tahun yang ketiga dah. Alhamdulillah, tahun yang ketiga kan. Banyaklah kita bincang tentang rasional di sebalik amalan sunnah Nabi SAW. Itu yang kita bangkitkan tentang rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah diutus sebagai tanda kasih sayang Allah pada sekalian alam, dan juga Nabi membawa ataupun menyebarkan kasih sayang di atas muka bumi ini, insya-Allah kan. Sebab itu perkara pertama yang Nabi lakukan bila Nabi berhijrah ke Madinah adalah Nabi mempersaudarakan dua puak Aus dan Khazraj yang bertelagah ratusan tahun dia bertelagah, dan akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Itulah rahmatan, itulah kasih sayang Allah. Di samping itu juga sebenarnya Nabi diutus untuk mengajar kita cara hidup, sebab sunnah bermaksud tariqah, jalan kan. Jadi jalan hidup Nabi SAW ataupun sirah. Sirah itu adalah sara yasiru, kan sirah ni adalah perjalanan hidup. Jadi kita mempelajari amalan sunnah, kita mempelajari hadis, kita mempelajari sirah, itu kita ingin mendalami tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW. Alhamdulillah, rupa-rupanya di sebalik setiap amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, setiap kata-kata Nabi SAW ada hikmah yang tersembunyi yang sepatutnya kita bongkar. Alhamdulillah, kita dah bongkar pun, tapi taklah sempurna, cuma sekurang-kurangnya kita dapat sedikit maklumat untuk kita rasa kemanisan bila mengamalkan sunnah Nabi. Okey, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada minggu lepas kita dah bicara tentang hikmah penyembelihan kan. Rupanya kalau kita tak kaji, kita ingat kambing ataupun lembu yang kita sembelih tu meronta-ronta sebab kesakitan. Rupanya itu adalah tindakan luar kawal bila kekurangan oksigen dalam badan, bila kekurangan oksigen pada otot, jadi otot tu akan berlaku gerakan yang tanpa dikawal, tanpa dikawal. Jadi rupanya masya-Allah, gerakan tu puncanya adalah kerana kurangnya oksigen, bukan kerana sakitnya binatang tersebut. Binatang tersebut tak sakit. Tak sakit. Lepas tu kita bincang yang kedua pula, hikmah kenapa dia meronta-ronta. Kenapa dia meronta-ronta? Rupanya meronta-ronta tu secara tak langsung dia press darah ataupun dia keluarkan darah daripada tubuh binatang tersebut. Saya pernah berbual dengan doktor di konti Radio Ikim sebelum, saya pun lupa nama doktor tersebut. Dia kata hikmah penyembelihan, dia boleh mengeluarkan sehingga 90% darah daripada tubuh
haiwan tersebut. Maksudnya bila dengan penyembelihan korban, kemudian penyembelihan korban tidak merosakkan saraf tunjang, tidak maksudnya memutuskan tengkuk ataupun istilahnya patahkan tengkuk ataupun pancung putus terus kan, tapi hanya melukakan dan mengoyakkan dua urat, termasuklah urat arteri dan vena yang ada pada tengkuk binatang tersebut tanpa memutuskan sarafnya, menyebabkan jantungnya masih lagi jantung masih berfungsi, berdegup, dan bila jantung berfungsi dia akan alihkan darah. Jadi darah akan keluar daripada tempat penyembelihan itu akan mengeluarkan disebut 90% darah daripada tubuh binatang tersebut. Okey, kenapa perlu darah dikeluarkan? Pertama sekali adalah darah ada bakteria. Yang kedua, disebut bahawa untuk daging lebih tahan lama. Jadi darah yang ada bakteria tu kena keluarkan. Kalau masih lagi ada pada daging tidak boleh bertahan lama, cepat rosak, dan seumpamanya cepat rosak. Itulah antara ni hikmah. Jadi bila dia meronta-ronta, kita ingat sakit, rupanya tak, itu memang tindakan refleks. Tindakan refleks dia meronta, rupanya meronta juga ada satu kesan yang baik, iaitu boleh mengeluarkan darah sehingga 90% daripada tubuh badan manusia. Tu jadi kita makan mudaratnya kurang pada kita. Tapi kalau dari sudut akhlaknya kita boleh ambil lah. Tengok binatang Allah SWT meronta-ronta, kita kata ya Allah, binatang tak ada dosa pun kan, sakitnya nak bercerai antara roh dan jasadnya kan, lagilah kita yang penuh dengan dosa kan. Bagaimana nanti kita menghadapi kematian yang kita banyak dosa. Jadi kita kena ambil iktibar dari situ sebenarnya. Jadi bagus juga kalau kita tahu. Tetapi hakikatnya kita kena tahu bahawa penyembelihan haiwan korban ini dia bukan menyakitkan, bukan menyakitkan ataupun bukan zalim. Okey, itu yang pertama. Itu kita bincang pada pertemuan kita lepas. Ini ada satu fakta lagi tentang korban, walaupun kita dah habis musim korban dah berlalu. Ada satu fakta lagi, iaitu kenapa dalam korban ataupun dalam akikah ada umur sah. Ada umur sah korban. Ada umur sah. Kalau kita lihat dari sudut Syekh Muhammad Wahbah Zuhaili, dia menyebutkan bahawa syarat-syarat binatang sembelihan untuk diakikah dan dikorbankan kan, maka umur sembelihannya adalah seperti berikut. Kalau kambing tidak kurang daripada 2 tahun ataupun umurnya masuk tahun ketiga. Okay. Yang kedua, biri-biri. Dia berbeza sikit biri-biri ni. Biri-biri kibash dan umpamanya tidak kurang daripada setahun atau umurnya masuk 2 tahun. Yang ketiga, dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan umur kambing hendak dikorbankan disyaratkan telah masuk tahun ketiga, manakala umur biri-biri adalah masuk tahun kedua ataupun sudah tanggal gigi hadapan sekalipun umurnya belum sampai setahun. Jadi rupanya dia sama dengan sistem badan manusia ni. Kalau anak-anak yang kecil, gigi itu dipanggil gigi susu. Gigi yang tak kekal tu gigi susu. Saiznya semua sama aja. Gigi taring ke, gigi kacip ke, gigi geraham ke, apa semua, ataupun gigi kapak depan tu, semua saiznya sama. Itu tanda anak ini belum lagi matang. Tapi gigi susu akan gugur. Bila gugur, dia akan ganti dengan gigi kekal. Gigi kekal yang pertama sekali keluar adalah gigi kapak kita, gigi arnab. Okey, gigi arnab dulu keluar. Okey, jadi bagi kambing, lembu, unta, kalau dia belum cukup umur, kita boleh kesan dari sudut gigi dia. Okey, gigi dia saiz semua sama, rata sama. Tetapi Allahumma salli, kalau dia dah cukup umur, dah saling gigi kapaknya akan keluar dulu, lebih panjang daripada gigi-gigi lain. Kalau gigi kapak manusia atas, gigi kapak kambing, unta, lembu di bawah. Di bawah dua macam tu. Jadi tengok kalau nak beli daging, nak beli lembu untuk korban atau akikah untuk korban, kena buka lah mulut lembu ni. Ataupun ambil gambar sebut cheese aja. Supaya lembunya senyum, kambing senyum, nampak gigi dia. Nampak gigi dia, betul. Kalau tak sah itu. Kalau tak sah. Okey.
apa hikmah tak sah tak sah ataupun ada umur kambing, ada umur kambing, ada umur unta, ada umur lembu. Unta mesti 5 tahun ke atas. Okey, unta mesti 5 tahun ke atas. Lembu mesti 2 tahun, 3 tahun ke atas. Dia sebut tentang umur. Allahumma smart. Kalau unta, lembu melebihi 2 tahun. Kalau unta mesti melebihi 5 tahun. Mesti melebihi 5 tahun. Okey. Apa hikmahnya? Rupanya dari sudut akhlak, Islam ni agama rahmat. Islam ni agama kasih sayang. Jadi bila agama kasih sayang, agama rahmat, menyembelih binatang juga mesti menunjukkan kasih sayang dan rahmat, iaitu menyembelih binatang yang sudah cukup umur ataupun matangnya sudah cukup umur. Kita bukan menyembelih anak kambing. Kalau menyembelih anak kambing yang kurang daripada biri-biri kurang daripada 6 bulan ataupun saling gigi, ataupun kambing kurang daripada 2 tahun ataupun setahun, kita dikira zalim kepada binatang-binatang. Kita dikira zalim pada binatang-binatang. Okay? Jadi kalau kita menyembelih anak kambing, menyembelih anak lembu, menyembelih anak unta, kita dikira zalim. Sebab itu ada umur yang sah untuk akikah dan korban. Akikah dan korban. Itu hikmahnya rupanya, Masya Allah. Mesti ada umurnya. Tak sah kalau kurang daripada umur tersebut. Okey. Jadi rupanya Islam pandang kita ni jangan dilihat sebagai zalim menyembelih anak binatang, kata anak binatang. Okey, yang kedua, rupanya dari sudut akhlaknya Islam ni menjaga kemaslahatan manusia ni dari sudut pemakanannya. Bila korban, daging tu akan diagih-agihkan kepada orang fakir, orang miskin, kemudian ahli qaryah, kemudian orang yang terlibat dengan korban. Kalau akikah, kambing tu dimasak dan dijamu kepada orang yang datang ke rumah, kan. Sebab itu bagi daging korban sunnah diberi mentah. Daging yang akikah sunnah dimasak, sunnah dimasak dan dijamu kepada orang. Okey. Islam ni memandang kepada mengelakkan mudarat kepada manusia yang memakan daging-daging tersebut. Kalau kita makan daging yang bawah umur ni, kita tahu sistem badan binatang ni macam manusia juga sebenarnya. Dia ada tahap dia panggil matang. Bila matang, gigi tu isyarat dia, kan. Jadi anak kambing dia sebelum sampai umur matang, dia penuh dengan penyakit sebenarnya. Sebab itu macam anak kita 2 tahun ke bawah, dia kadang-kadang demam panas, kadang-kadang jaundice, demam sakit kuning. Dan seumpamanya tu, itu adalah untuk mengaktifkan antibody yang sedang tidur. Yang sedang tidur. Jadi Allah SWT bila mengaktifkan, dia kena ada penyakit dulu, kena datangnya penyakit, barulah antibody ni bertindak untuk lawan penyakit. Jadi kalau tak sakit, Allah SWT, antibody ni tak aktif untuk lawan penyakit, kan. Jadi 2 tahun ke bawah. Kalau kita makan anak kambing, sama juga seumpamanya, dia baru nak bina sistem badan dia, badan dia belum cukup-cukup matang. Jadi mungkin ialah daya ketahanan dia penyakit tak kuat, kemudian Allahumma salli kolesterolnya mungkin tinggi sebab memerlukan kepada dia nak bina sistem tubuh badan dia. Tapi bila dah kambing dah cukup umur, bila dah matang, tidak ada mudarat bagi orang yang memakannya, tidak ada mudarat bagi orang yang memakannya. Itu sebenarnya hikmah kenapa ada syarat sah umur kambing, umur unta dan umur lembu yang nak dikorbankan ataupun diakikahkan. Itu cantiknya, Masya Allah. Dari sudut Islam tu, insya-Allah. Okey, pada pertemuan kita lepas juga nanti saya berjanji nak sebut tentang pemakanan Rasulullah SAW, sebab kita masih lagi di bawah tajuk adalah kita panggil lifestyle, kan, kehidupan Nabi SAW. Cara hidup Nabi SAW, kita dah bincang tentang penampilan Nabi. Awalnya dari sudut pakaian warna apa, dari sudut psikologinya, kalau kita pakai baju warna putih apa yang hari ini sebenarnya pakaian saya sangat tak sesuai untuk majlis ilmu. Sebenarnya untuk majlis ilmu, untuk pembentangan apa-apa, warna plain tu yang paling yang terbaik. Maksudnya bukan dengan corak-corak macam ni, dengan jalur-jalur macam ni, dia akan memenatkan mata orang yang melihat kita. Dia akan memenatkan mata orang yang melihat kita. Sebab itu kalau dari sudut buku, dari sudut buku kita ni, dia tak boleh ada background belakang. Jangan ada letak background corak-corak belakang ni, kan.
sebab dia akan menyakitkan mata kita, memenatkan mata kita untuk membaca. Sebab itu kena plain. Sebab itu kebanyakan buku putih. Buku warna putih. Dia tak ada buku-buku warna lain. Buku putih. Jadi putih tu dia memantulkan warna-warna yang lain. Memantulkan warna-warna lain. Jadi baju yang saya pakai tak sesuai untuk ilmu, tapi tak apalah, insya-Allah ini yang sempat disambar. Ini yang sempat disambar, tak apa. Okey. Alhamdulillah. Sebab itu penampilan tu penting sebenarnya. Penampilan. Kemudian kita dah bicara tentang bagaimana Nabi dapat tidur yang ideal, supaya rupanya tidur ni kunci kesihatan seorang manusia. Kunci kesihatan seorang manusia. Apa amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur? Kita dah bicara dari sudut akhlak, kita dah bicara dari sudut psikologi, sains dan umpamanya. Kita masuk kali ni bab pemakanan Nabi SAW. Okey. Baik, minggu lepas kita dah bicara tentang Allahumma salli ala Muhammad. Pemakanan Nabi SAW terbagi pada 3. Yang pertama adalah tawazun, seimbang. Jadi Nabi ambil makanan seimbang. Itu baru namanya diet. Diet maksudnya makanan seimbang. Kalau kita kata jom makan, sorry lah aku diet. Diet bukan tak makan. Diet adalah makan makanan seimbang. Ya, betul. Okey. Yang kedua, kita bincang tentang syumul, sempurna. Maksudnya setiap sajian Nabi SAW ada serat, ada karbohidrat, ada protein, kan? Ada protein, ada vitamin C dan seumpamanya. Jadi syumul. Yang ketiga, tanawuk. Tanawuk ni pelbagai. Nabi bukan makan kurma je, Nabi bukan makan kambing je. Kan? Nabi bukan makan kambing je. Macam tu. Nabi makan kambing tu disebut dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha, ataupun daging illa riba ni maksudnya adalah jarang-jarang Nabi jumpa. Satu. Yang kedua, dalam tafsir hadis ni ataupun huraian hadis, illa riba maksudnya adalah yauman ba'da yaum. Hari ni dapat, besok tak dapat, selang sehari. Yauman berselang, bukan hari-hari makan daging. Bukan hari-hari makan daging. Ataupun kalau kita ambil illa riba tu maksudnya adalah jarang-jarang Nabi makan. Bukan sentiasa makan kambing je. Ustaz, kat Mekah bukan kambing banyak ke kan? Memang, tapi bukan kambing Nabi. Bukan boleh jumpa kambing terus beli makan kan. Dia tak macam yalah, kalau kita pergi kat hutan tu jumpa rusa ke kijang ke kan, kita boleh buru tangkap dan makan. Kambing ni dia tak ada macam tu. Dia kambing tak liar. Kambing ni dia bukan binatang. Ada pemilik. Unta pun sama kan, ada pemiliknya. Jadi bukan selalu dapat. Sebab itu riba ni maksudnya jarang-jarang Nabi dapat. Itu yang kita bincang yang lepas, yang 3 tu kan. Itu minggu lepas Ustaz. Kita berrehat dulu. Ustaz bernafas sikit insya-Allah. Dan terima kasih Ustaz untuk awalan. Dan kita akan kongsikan lepas ni tentang sambungan. Selepas 3 kita tahu bagaimana cara pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemakanan, bukan makanan ya, pemakanan Ustaz kata minggu lepas. Dan kita akan sambung lepas kita berhenti seketika. Untuk anda yang sedang menyaksikan di FB IKIM FM maupun FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, tekanlah butang share supaya kita sama-sama dapat menyebarkan ilmu ini kepada yang lain. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. You can say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres. Entre nous il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Malgré nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des d'Adam. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan,
respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi rahmatan dan alamin. Hari ini kita nak belajar tentang pemakanan sihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Ustaz Rusdi. Awal tadi cerita macam-macam sebenarnya, baru kita tahu macam tu sebenarnya anak-anak lembu tak boleh disembelih kerana kejam kan, masya-Allah. Tapi kita bukannya umat yang zalim dan diletakkan garis panduan tersebut supaya kita menjadi orang yang berdisiplin, insya-Allah. Ustaz, kita sambung Ustaz. Hari ini topik kita tentang pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Saya tertarik satu soalan daripada sahabat pendengar kita, Afizan Osman. Dia sebut bahawa Ustaz, minum susu kambing boleh selalu ke ataupun kena jarak juga macam makan daging kambing. Okey. Itu yang disebutkan dalam ruangan chat FB kita. Terima kasih kerana bersama kita dan masih kerana mengajukan soalan supaya soal miftahul almi kan, soalan itu adalah kunci pada ilmu. Sekurang-kurangnya bila diajukan soalan menjadi tanggungjawab saya lah untuk menerangkan. Kalau tak boleh jawab, saya cakap minggu depan saya jawab insyaAllah. Okay, yang kedua memberi juga ilmu kepada orang lain insyaAllah. Okay. Dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu an, dia menyebutkan, Jabir atau Amr bin al-As, tak silap saya, disebut bahawa thalathun la turad, 3 perkara jangan kamu tolak. Okay, yang pertama al-wasaidu, bantal. Sebab bantal ni cara tuan rumah memuliakan tetamunya, jadi kena ambil walaupun kita tak nak tidur ke ataupun tak nak baring ke, ambil. Dan Nabi SAW akan meletakkan pada sisi kiri Nabi SAW kan, untuk berehat. Okay. Kita pun dah bicara kenapa letak pada sisi kiri. Sebab kalau letak pada sisi kanan, dia akan membataskan tangan kanan. Jadi mungkin ketika tu kita akan terpaksa minum dengan tangan kiri sebab kita dah sandar pada tangan kanan kan. Kan. Kita sandar pada tangan kiri, jadi kita memberikan ruang pada tangan kanan dan membataskan pergerakan tangan kiri. Okey, yang kedua kata Nabi SAW, ad-duhnu wat-tib. Yang kedua jangan tolak adalah minyak wangi. Minyak dan minyak wangi. So, kita pun dah tahu dah minyak wangi ni sesuatu yang keluar daripada syurga. Idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yarudduhu. Jangan tolak minyak wangi tersebut, fa innahu kharaja minal jannah, sebab dia keluar daripada syurga. Jadi minyak wangi pun dari sudut kesihatan bagus, dia aromaterapi. Aromaterapi. Okey. Yang keduanya dari sudut psikologi pun, orang yang berwangi-wangian ni confident level dia akan naik. Kalau badan dia berbau, dia akan turun confident level dia sebab dia sangka semua orang cium bau badan dia kan. Jadi berwangi-wangian tu bagus, baik. Okey, yang ketiga kata Nabi SAW, al-laban, susu. Jangan tolak susu. Susu ni Allahumma salli alaihi, kata Nabi SAW, aku tidak menemui yang ada atas muka bumi ini yang terkandung padanya susu, terkandung padanya makanan dan minuman melainkan susu. Rupanya susu ni adalah dia termasuk makanan dan minuman, sesuatu yang mengenyangkan. Dan kemudian susu ni adalah minuman yang mulia, minuman yang mulia. Sewaktu Nabi di Isra' Mi'raj kan, dihidangkan kepada Nabi SAW ketika itu adalah arak dan susu. Nabi memilih susu. Lalu kata malaikat Jibril bahawa kamu telah memilih sesuatu yang terbaik. Jadi susu adalah minuman terbaik. Kemudian Allah SWT, susu adalah minuman yang mulia dihidangkan oleh malaikat Jibril ketika mana Isra' dan Mi'raj. Okey, Isra' dan Mi'raj. Jadi susu berbeza dengan Allah SWT kambing. Susu kambing dengan daging kambing berbeza. Susu ni dia baik. Dia baik kan, dia baik untuk kesihatan. Lagi-lagi susu awal lembu tu lagi terbaik, susu segar. Sebab itu Nabi SAW kolesterol okey, susu awal lembu, sebab susu awal lembu ni tinggi dia punya satu mineral dia. Yang kedua, pada susu ni disebut ada antibiotik. Disebutlah antibiotik kan. Dia kalau anak-anak yang meminum susu, dia anak ni susah untuk terkena penyakit. Terkena penyakit. So, itu susu ibu,
susu terbaik untuk anak-anak, untuk anak-anak. Kalau kita susu segar, susu segar. Menurut guru saya Dr. Wan Nashiruddin, beza susu dengan susu segar dengan susu tepung Formula. Susu tepung dia dah susu formula, dia dah melalui proses. Jadi mungkin ada hasil-hasil, ada protein yang dah hilang dah hilang berbanding susu segar. Itu kalau kita rujuk dalam akhlak Nabi SAW ataupun sifat tawaduk Nabi SAW, Nabi memerah susu kambingnya sendiri. Jadi kalau Nabi nak minum, Nabi perah susu kambing. Berarti susu segar. Jadi susu itu jawapan kepada sahabat kita Hafizan insyaAllah. Okey, kita terus sambung pada pertemuan kita lepas, saya janji nak sebut tentang sarapan pagi. Okey. Tapi sebelum bincang tentang sarapan pagi ni, bincang sarapan pagi, apa maksud breakfast? Bukan first, F-I-R-S-T, F-A-S-T, fast, breakfast kan. Kenapa breakfast? Rupanya sepanjang kita tidur ni kita fasting, kita berpuasa. Jadi bangun pagi, sarapan, kita break kita punya fasting. Kita berbuka puasa. Okay? Sebab itu sebenarnya terbaiknya ambil waktu makan malam adalah selepas waktu maghrib. Selepas waktu maghrib itu yang terbaik. Sebab itu buka puasa letaknya adalah pada waktu maghrib. Selepas masuknya waktu solat maghrib, waktu berbuka puasa, itu yang terbaiknya. Jadi kita akan berpuasa daripada mungkin pukul 8 kan, kita berpuasa, tak ambil makanan berat. Kalau minum air boleh lagi lah. Kita berpuasa sampailah besok pukul 8 pagi. 8 pagi. Jadi berapa jam tu? Okay. Kita kan berpuasa 16 jam, ada 12 jam, ada yang 9 jam kan. Itu fasting, puasa. Jadi breakfast adalah buka puasa. Sebab itu dalam bahasa Arab berarti futur, futur ini breakfast, sarapan pagi. Berbuka iftar. Iftar. Sama. Tapi kita lain. Melayu lain. Melayu lain kan. Inggeris fasting, breakfast maksudnya dia berbuka puasa. Breakfast juga adalah sarapan pagi. Sarapan pagi. Okey, bila kita tak makan dalam tempoh yang lama, kita kena ambil makanan yang sihat. Kita kena ambil makanan yang memberi tenaga pada kita. Kalau kita rujuk dalam kitab Al-Yawmun Nawawi, disebutkan bahawa Nabi kalau pagi dia sarapan dengan kurma, kemudian Allahumma salli ala Muhammad dengan roti, dan air Nabi adalah nabiz, air rendaman kurma ataupun air perahan anggur. Kalau kita dulu kat kampung itu minum fresh orange, nenek kita kata jangan minum orange pagi-pagi, sakit perut nanti kan. Sakit perut. Tak, rupanya itu adalah minuman yang sehat. Maksudnya jus tu, jadi nabis ni adalah perahan anggur, jus. Kan, jus. Dia bukan cordial ni gula. Cordial ni air gula yang letak pewarna kan, dan letak flavor, perasa. Okey, tapi jus ni maksudnya adalah air perahan. Air perahan. Jadi pagi-pagi sebenarnya bagus ambil air perahan ni, air perahan buah-buahan. Sebab itu Nabi SAW sebut pertama dia ambil kurma. Okey. Yang kedua, kenapa buka puasa kurma, kenapa breakfast pun kurma? Kurma ni membekalkan tenaga secara serta-merta. Kalau kita rujuk dalam surah Maryam, ketika Sayyidatina Maryam melahirkan Isa bin Maryam kan, ketika itu dia biasa orang melahirkan ni kehilangan tenaga dan seumpamanya. Lalu kata Nabi SAW, kata Allah SWT, goncanglah pokok kurma itu dan makanlah buahnya. Sebab rupa-rupanya makan kurma ni dia boleh mengembalikan tenaga secara serta-merta. Kurma tu. Jadi sebab itu Nabi sarapan pagi kurma. Kenapa buka puasa kurma? Sebab tadi tak makan. Jadi bila tak makan, dia tak ada sumber tenaga. Bila tak ada sumber tenaga, jadi untuk dapat tenaga yang lebih cepat, pantas adalah kurma. Okay, satu. Lepas tu roti. Nanti kita bincang tentang roti Nabi SAW yang dipanggil wholemeal, kemudian roti yang serat tinggi kan. Okey, itu adalah roti yang tidak ditapis. Nanti kita bincang tentang roti Nabi SAW lebih detail lagi. Itu roti yang terbaik sebenarnya, roti yang tinggi serat berbanding roti yang putih tu.
roti yang putih. Roti yang putih ni dia telah melalui satu proses dipanggil bleach. Maksudnya tepung tu dah melalui proses kimia, dilunturkan. Sebab itu jadi putih. Hakikatnya tepung gandum ni dia ataupun tepung ni dia bercampur dengan serat apa istilahnya, jeraminya kan, serat jeraminya, ya. Itu yang terbaik sebenarnya, itu yang tinggi serat, jadi insyaAllah nanti kita bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad, roti Nabi SAW, supaya kita ni ambil yang sihat, okey. Bila sebut sarapan pagi, rupanya ada sarapan pagi kita yang terbaik. Jadi kalau makan nasi lemak ni, kalau kita boleh iktibarkan dia ikut sunnah tak? Ikut sunnah tak? Okey. Kalau kita ambil dari sudut pemakanan, jadi makan Nabi makan yang sihat, dapat pahala sunnah lah kan? Sempurna makan tu. yang sihat. Nasi lemak Sempurna. Sebab itu kita bincang yang lepas, dan ini pun pesan daripada guru saya Dr. Wan Nasyaruddin, dia kata tak ada makanan sunnah, yang ada adalah pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah. Macam makanan sunnah kalau kita fikir tentang makanan sunnah, makan korma banyak kebaikan dia. Tak, rupanya makan korma boleh datang mudarat. Makan korma yang berlebihan boleh mendatangkan mudarat. Kambing pun sama juga. Kalau kita fikir makan kambing kan sunnah. Kambing kan makanan sunnah. Jadi makan kambing banyak kita patutnya sihat, tapi tak, rupanya makan kambing banyak pun ada mudarat. Sebab itu yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh rujuk portal MyHealth, saiz daging yang kita kena ambil sehari, iaitu tidak lebih daripada saiznya sebesar 2 kotak mancis. Sebesar 2 kotak mancis. Kita kotak tisu besar ni kan. Satu pinggan penuh daging, satu pinggan penuh daging. Sebab itu. Lepas tu kita pula makan yang grill yang apa semua waktu malam, tak sesuai kan. Sebenarnya pagi yang paling terbaik sebenarnya untuk sumber tenaga kita. Okey. Jadi saya nak sebut tentang rupanya makanan yang nasi lemak kita. Saya janji yang lepas, nasi lemak. Dalam majalah Times yang berpangkalan di New York, dia menyenaraikan sarapan-sarapan yang sihat di dunia ni. Okey. Jadi nasi lemak termasuk makanan yang sihat, termasuk sarapan yang sihat dan lengkap. Sarapan sihat dan lengkap. Jadi dua-dua adalah sihat, yang kedua lengkap, syumul ada. Okey. Kalau kita lihat nasi ini adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat. Kemudian santan itu adalah kolesterol baik. Kolesterol baik yang akan memakan kolesterol jahat. Jadi kolesterol baik sebenarnya macam bakteria pun ada bakteria yang baik. Yang kita kalau makan istilahnya sinota apa dah tu kan, sebenarnya dia ambil daripada nama saintis Jepun yang jumpa tu kan. Jadi Allah SWT itu adalah bakteria yang baik yang akan berlawan dengan bakteria-bakteria jahat dalam perut. Sebab itu yogurt kan, yogurt. Okey. Santan adalah kolesterol yang baik kan. Jadi kalau sebut Dr. Reza Abu Bakar pun pakar pemakanan, pakar neurologi saraf dan otak. Dia kata 2 makanan yang baik untuk otak. Satu santan, kedua buah badam. Santan dan badam. Rupanya itu makanan yang baik untuk otak. Santan dan badam. Okey. Jadi santan yang ada pada nasi lemak tu adalah makanan sihat sebenarnya. Makanan sihat. Okey. Kemudian kita tahu ayam. Okey. Ayam pula dia adalah sumber protein. Yang ayam ini masya-Allah Allah berikan kemudahan bagi kita, tak sama daging. Daging ni dia kena grill, kena panggang untuk cairkan lemak, untuk buang asid daripada darah pada daging tersebut. Kemudian untuk matikan sel darah merah binatang tersebut, baik tu grill. Tadi kita bicara tentang detail tentang daging panggang ataupun daging grill. Ayam, Allah telah pisahkan kolesterol yang jahat tu, kolesterol yang tak baik tu pada kulit. Pada kulit. Jadi buang kulit ayam, terus kita dapat daging yang pure, daging yang asli, daging yang memang semata-mata daging. Itu agak mencabar, Ustaz. Itu agak mencabar, Ustaz.
Kulit tu yang macam sedap sebab ada rempah-rempah. Betul. Kulit lah yang sedap kan, kulit yang sedap, tapi pada kulit tu lah yang mudarat. Allah SWT dah mudahkan kita dah. Berbanding daging lain, daging dia ada lemak-lemak, ada kolesterolnya ada di tengah-tengah daging tersebut, ada di tengah-tengah daging tersebut. Sebab itu Nabi SAW suka makan lamb shank tu, kaki kambing, betis kambing lamb shank. Okay, dia bukan peha, dia shank tu betis bahagian yang dekat dengan lutut tu kan, ataupun lamb shank lah. Okey, sebab apa Nabi suka makan az-zira'? Zira' ni kaki kambing tu dipanggil dalam bahasa Arab zira'. Okey, kalau yang bahagian kasut tu yang bawah tu dipanggil kawari' ataupun dipanggil kawari'. Okey, tapi yang shank itu adalah bahagian yang jelah yang ada daging. Kita biasa tengok lamb shank kan. Okey, sebab lamb shank ni dia tak ada lemak itu. Dan bahagian yang mudah, yang cepat masak, bahagian yang cepat masak sebab dia tak ada lemak. Jadi Nabi suka makan tu sebab Allahumma SWT, sebab dia tak ada lemak. Itu kebaikan dia tu. Tentang tu nanti kita bincang tentang lamb shank. Lamb shank pun makanan lamb shank pun kalau kita makan dapat pahala sunat. Okey. Boleh insya-Allah. Okey. Yang ketiganya kalau kita bincang pula tentang